Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan membincangkan tentang perkara yang pertama, iaitu kos operasi. Di mana kos operasi perniagaan kami terbagi pada 4. Yang pertama adalah kos barangan itu sendiri. Yang kedua adalah kos buruh. Yang ketiga adalah kos promosi. Dan yang keempat adalah kos berlebihan. Di sini saya bentangkan secara terperinci kos operasi perniagaan ini dalam tempoh masa 1 bulan adalah RM6,207, di mana keempat-empat kos yang saya bentangkan tadi semestinya kos barangan mencatatkan kos yang paling tinggi kerana kami menyasarkan pengeluaran produk makanan tinggi pada setiap penghasilan. Kerana dalam bidang perniagaan makanan, semakin tinggi kita mengeluarkan produk makanan, sebenarnya kita dapat menjimatkan kos-kos tertentu. Seperti yang pertama, kita dapat menjimatkan kos barangan, di mana kita dapat membeli barangan pada harga yang jauh lebih murah, ataupun dalam arti kata lain kita dapat beli dengan harga borong. Yang kedua adalah kita dapat menjimatkan kos buruh, di mana kita boleh memaksimalkan tenaga kerja buruh dan kita tidak memerlukan tenaga kerja buruh untuk bekerja lebih masa. Yang ketiga adalah apabila pengeluaran produk itu tinggi, semestinya penghasilannya menjadi lebih pantas. Dalam erti kata lain, secara tidak langsung kita dapat menjimatkan kos berlebihan, iaitu kos bil api ataupun bil air. Jadi kita dapat jimatkannya. Okey, dalam meningkatkan keuntungan, kami mengamalkan strategi yang menggunakan konsep 3A, di mana A yang pertama adalah untuk aware, A yang kedua adalah untuk attract, A yang ketiga adalah untuk ask. Okey, dalam konsep 3A ni, A yang pertama adalah aware. First kali kita kena bagi semua orang aware dengan kewujudan kita, kewujudan produk kita, kewujudan company kita, kewujudan brand kita. Jadi macam mana nak bagi orang aware dengan kita? First kali kita kena buat pemasaran atas talian. Kerana apa? Kerana sekarang ni lain tau dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu orang berkumpul di bandar, tapi sekarang ni tak kira lah bandar ke luar bandar ke, semua orang berkumpul atas talian. Jadi kita kena memperluaskan platform-platform atas talian kita. Kalau sebelum ni kita memasarkan di Instagram saja, kita kena luaskan lagi, kita kena masuk ke dalam TikTok, kita kena masuk ke dalam Twitter, kita kena masuk dalam Facebook Ads, dan terutama sekali kita kena masuk dalam aplikasi membeli belah seperti Shopee, Lazada. Okey, yang kedua pula kita kena membina pasukan ataupun kita kena ambil dropship, kita kena ambil agent. Kerana apa? Kerana apabila kita ada pasukan yang ramai, yang sangat ramai, sangat mudah tahu produk kita dikenal ramai. Okey, lepas kami dah aware, bagi semua orang aware dengan produk kami, kami akan buat A yang kedua, iaitu attract. Kita akan attract orang untuk beli dengan kami, iaitu kami akan mempelbagaikan produk kami. Kami akan buat edisi Biscoff, edisi Nutella, edisi white chocolate, dark chocolate. Jadi dengan kepelbagaian ini akan memenuhi cita rasa masyarakat yang pelbagai ini. Tapi kepelbagaian kami buat ni, kami akan buat mengikut jadual. Iaitu contoh dalam masa 1 tahun, kami akan buat 4 musim. Contohnya pada musim pertama, iaitu 3 bulan, kami akan keluarkan edisi Biscoff. Jadi penggemar-penggemar Biscoff ni akan datang dan beli banyak-banyak kerana mereka tahu kalau mereka tak beli sekarang, mereka kena tunggu pada tahun hadapan pula untuk dapatkan edisi Biscoff ni. Dan juga pelanggan-pelanggan yang sebelum ni akan datang balik, akan cuba pula edisi Biscoff. Jadi setiap musim ni akan ada pelanggan-pelanggan yang akan datang balik mencuba lagi edisi yang baru. Jadi dengan itu, keuntungan syarikat kami akan terus meningkat. Okey, lepas orang dah attract dengan kami, barulah kami akan laksanakan yang ketiga, iaitu ask. Di mana ask ini dijalankan dengan menjalinkan hubungan dengan pelanggan, di mana kami sangat mempentingkan jalinan hubungan dengan pelanggan ini. Jadi ask ni dijalankan sebelum dan selepas. Di mana sebelum ni, kalau ada pelanggan-pelanggan yang nak datang beli, kami akan berkenalan dulu dengan dia dan kami akan simpan email pelanggan, setiap pelanggan-pelanggan kami, di mana untuk apabila ada promosi, ada keluaran produk, kami akan terus email kepada pelanggan-pelanggan kami supaya pelanggan-pelanggan kami tidak terlepas akan maklumat yang kami iklankan. Jadi selepas penghantaran juga kami akan bertanya kepada pelanggan kami maklum balas tentang produk yang telah diterima olehnya. Dengan jalinan hubungan ni sebenarnya dapat membina kepercayaan pelanggan kepada syarikat kami, kepada produk kami juga. Jadi apabila orang dah percaya dengan produk kami, jadi orang akan terus membeli tanpa ada rasa ragu-ragu.
Okey, seterusnya mari kita lihat untuk KPI ataupun goal jualan untuk kumpulan kami. Jadi, kami telah tetapkan harga produk iaitu RM20 untuk satu bekas. Jadi, kami target KPI bulanan kami jualan sebanyak RM9,000 iaitu dengan menjual 450 bekas. Okey, mari kita tengok kos-kos yang tidak boleh ubah untuk dalam sebulan ni lah. So, total untuk kos yang tidak boleh ubah dalam sebulan adalah RM6,207. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk kira untung pula. So, kos yang tidak boleh ubah sebentar tadi adalah RM6,207. So, kita tolak balik, KPI kita target adalah RM9,000. So, kita tolak dengan kos tidak boleh ubah iaitu RM6,207, kita dapat untung sebanyak RM2,793. Itu adalah untung. Jadi, mari kita kira pula peratus keuntungan. So, keuntungan kita buat, untung tadi 2,793 kita bahagi dengan kos tidak boleh ubah iaitu modal lah, orang kata modal bulanan setiap bulan, iaitu RM6,207. Darab dengan 100%, kita akan dapat 45% setiap bulan. So, kita untung kat sini 45% lah daripada modal kita. So, daripada hasil untung tadi, kita akan bawa ke depan untuk memajukan lagi perniagaan ini sehinggalah RM1,000,000 yang pertama. Mari kita tengok pula tugasan yang keempat adalah strategi mencapai KPI. Okey, strategi ni sangatlah penting ya. Sebab apa? Sebab ni macam langkah emergency. Macam mana kita nak capai juga KPI kita. Kalau tidak, kita rugi bulan tu ataupun kita punya modal, kita punya hangus, kita punya barang-barang tu. So, poin yang pertama adalah memperluaskan pasaran. So, kat sini dia kata menghantar produk ke kedai-kedai, membuka booth dan menambah pasukan pemasaran. So, kat sini kita meluaskan lagi. Jadi, customer pun ramai lah sebab kita meluaskan lagi area yang kita jual tu. Sebab apa kita bagi dekat kedai-kedai? Sebab semua orang akan singgah ke kedai untuk beli barang. So, kalau dia nampak kita punya kek batik tu, dia akan rasa macam nak teringin nak pergi beli. Ataupun kita pergi bagi kat kedai makan ke, ataupun kita buka booth ke, ataupun kita menambah kita punya pasukan. So, bila setiap orang ni memang ada dia punya pasaran dia tersendiri. So, jualan pun akan meningkat. So, poin yang kedua adalah mempergiatkan aktiviti pemasaran. So, sebelum ni kita buat live sehari sekali. So, kali ni kita buat live dekat Facebook ataupun IG sebanyak 2 kali sehari. Kita tambah kita punya live tu. So, setiap kali live mesti ada punya. Tambah-tambah kita ajak pula influencer masuk dalam live kita tu. So, kita bayarlah sikit promosi lah tu, kita masuk dalam kos promosi. So, kat situ kita boleh capai kita punya KPI. Okey, yang ketiga adalah kursus atau kelas kita punya geng. So, kita memberi pelajaran dan motivasi kepada pasukan. So, kat sini dia macam automatically kita macam nak push pasukan kita untuk membuat jualan lah bulan tu. So, kita akan buat kelas, kita akan buat kursus, kita akan motivate mereka untuk jual. Ataupun kita bagi pelajaran macam mana mereka nak jual, macam mana nak tingkatkan lagi jualan tu. Okey, yang keempat adalah kita buat jualan promosi lah. Potongan harga, kita buat potongan harga. Contoh, harga dia jadi RM18 ke daripada RM20 tu. Ataupun kita bagi free gift. Setiap kali pembelian satu produk, kita bagi free gift lah. Contoh, kita bagi keychain ataupun kita bagi voucher. Voucher ni macam kita bagi untuk ke depan. So, kita setiap kali dia beli, kita akan bagi voucher. So, voucher tu valid untuk contoh seminggu ni sahaja. So, dia akan belilah. Kalau macam tu. So, seterusnya adalah penghantaran percuma. Okey, yang ni orang paling suka lah, penghantaran percuma. Sebab dia mengurangkan kos. Macam tu. Okey, settle.